Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita teruskan perkongsian kita pada pagi ini dengan topik kita mengejar pahala yang kekal. Bermacam-macam cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermacam-macam cara untuk kita meraih ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik kita mengejar pahala yang kekal, kita bersama dengan tetamu istimewa iaitu Al-Fadil Datuk Ustaz Kazim Ilyas selaku pendakwah yang kita bawakan pada pagi ini. Assalamualaikum Datuk Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jodoh. ya, masih lagi alhamdulillah. Dan Datuk Ustaz, ya, kalau kita lihat memang dalam Islam sendiri menitik beratkan hubungan, walaupun tak kiralah hablum minallah hablum minan nas, betul, hubungan bersama dengan Allah, hubungan dengan antara manusia, tapi begitu juga dengan ibadah-ibadah wajib yang lain, juga ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan. Dan sebenarnya apa sebenarnya cara ataupun bagaimana kita boleh melaksanakan hubungan yang baik sesama manusia ni? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya muliakan. Bila kita sebut hubungan dengan manusia, macam-macam benda kita boleh buat. Sebab kita kena menjaga hubungan dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, dan hubungan dengan manusia. Apatah lagi menghubungkan dengan hubungan manusia itu supaya dapat berhubung pula dengan Allah. Oh, hebat tu. Hebat tu. Ya, dia ada dua kan? Ya, berhubung dengan manusia supaya ada pertalian hablum minallah. Oh, hebat. Contohnya apa? Contohnya kita membuat masjid misalnya. Maknanya masjid tu kita sediakan tanah wakaf, contoh. Kita sediakan bangunan dia, kita buatkan bangunan. Kita menyediakan hubungan dengan manusia. Orang boleh berkumpul di situ, orang boleh bermuamalah di situ, orang boleh buat kerja di situ, bersekolah, belajar, semayang, berjemaah dan sebagainya. Itu satu benda yang sangat hebat. Tetapi di masjid tu pula boleh pula buat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada ibadahnya, di situ ada qiyamnya, di situ ada solat berjamaahnya. Subhanallah, membina masjid. Jadi alangkah besarnya pahala kita apabila kita menggabungkan dua hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kalau boleh tuan-tuan yang saya hormati, setengah orang dia jaga hubungan dengan Allah aja. Tapi hubungan dengan manusia dia tak jaga pula. Ada yang jaga hubungan dengan manusia, dengan Allah langsung dia tak peduli. Jadi kita tak mau macam tu. Kita nak supaya dua-dua ni kita jaga betul-betul. Dan apabila ada peluang untuk kita bergabung dengan manusia, jangan lepaskan peluang itu. Apatah lagi apa yang kita tolong pada manusia itu dapat menolong dia pada agama Allah. Lagi hebat. Masya Allah. Pertaliannya. Masya Allah. Baik, Datuk Ustaz, kalau kita berbicara berkenaan dengan membantu ataupun pertolongan, lebih-lebih lagi kalau kita berinfak dan juga bersedekah. Dan apabila kita berbicara berkenaan berinfak dan juga bersedekah, sudah semestinya banyak ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara fadilat bila kita berinfak dan juga bersedekah, lebih-lebih lagi dalam pembinaan rumah Allah, Ustaz. Baik. Kita kena bijak untuk mencari pahala yang berpanjangan. Sebab kita memang disuruh untuk mencari pahala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbuat bekalan dan sebaik-baik bekalan ialah takwa. Di antara perkara yang kita kena fikirkan ialah apa yang kita bawa untuk menuju pada Allah. Yang pahalanya berkekalan walaupun kita telah meninggal dunia. Dia ada 7 yang disebut oleh Nabi SAW. Al-Quran yang diwakafkan, ataupun di mushaf yang diwakafkan, bangunan yang diwakafkan, kemudian kita sebut sebagai jariah, ilmu yang dimanfaatkan, doa daripada anak soleh, kemudian sungai yang dialiri. Kemudian kita pula buatkan satu tempat untuk orang yang bermusafir, untuk mereka itu berlindung, untuk fi sabilillah. Ini contoh-contoh bagaimana pahala itu berpanjangan. Ini orang yang cerdik. Orang yang cerdik ini dia akan cari satu pahala yang mana pahala yang aku dapat ni berpanjangan. Sehinggalah kalau pokok yang kita tanam tu, kata opah kita, datuk kita tanam pokok durian, di umur dia dah 80. Betul. Kalau ikutkan memang sempat ke dia makan. Ya, betul. Tapi dia fikirkan untuk anak cucu dia. Mudah-mudahan pahalanya itu akan berpanjangan. Jadi apabila kita lihat di sini ada pertubuhan Ar-Ridwan, sedang menjalankan satu dana kutipan untuk pembinaan masjid. Jadi saya rasa kita ambil peluang ni, sebab masjid orang semayang dapat pahala, orang berwuduk di situ kita dapat pahala, orang i'tikaf, orang menuntut ilmu
berapa banyak yang akan kita dapat. Jadi saya bila tengok Masjid Bandar Mutiara Sungai Petani di Kedah ni dalam proses pembinaan dan kita melancarkan kutipan dana pembinaan masjid, kita rasa terpanggil. Bayangkan buat masjid, kita tak tahu berapa juta orang akan sembahyang. Mungkin dalam 10 tahun, 5 juta, 6 juta. Setiap hari orang bersembahyang, berapa ramai. Jadi kita kena lihat. Jangan pula bila dah wakaf kat masjid ni pula, kita pula tak sembahyang pula. Jangan macam tu pula. Abang tak sembahyang abang? Abang dah wakaf. Itu pun tak habis pahalanya. Jangan begitu, yuk. Biono kamu, yuk. Jadi sembahyang kita kena buat juga. Ibadat kita kena buat juga. Tapi bayangkan, pahala yang kita akan dapat membina sebuah masjid. Bukankah tempat yang paling bagus di atas muka bumi ini ialah tempat untuk melaksanakan ibadah solah? Nama dia masjid. Nak lawan, apa perkara yang nak lawan dengan masjid? Ya, selain daripada bumi Mekah, bumi Madinah, makam Rasulullah, Kaabah dan sebagainya. Selain daripada itu, apakah tempat yang lebih hebat daripada masjid atas muka bumi ini? Jawapannya ialah masjid saja. Bayangkan kalau kita terlibat sama dalam pembinaan masjid. Ya, satu masjid yang sangat cantik, yang boleh memuatkan ribuan orang, yang boleh memberi manfaat kepada penduduk sekitarnya, dan pahalanya pula adalah pahala berpanjangan. Kenapa kita tidak terlibat untuk sama-sama berwakaf? Walaupun kalau kata-kata tak mampu nak bagi 1,000 ke 10,000 ke, bagi seketul bata pun dinilai. Yalah Ustaz, Datuk, kalau misal kata kalau persepsi, kita nak perbetulkan persepsi orang luar di sana, mungkin ada di antara mereka yang kata, misal kata kalau lah aku membantu ni, kalau lah aku tolong demo ni buat masjid, risau pula duit aku tak pandang katanya. Macam mana tu Datuk? Allah Ta'ala sebut kan, mana qasad sadaqah min mal, tidak akan berkurang harta apabila bersedekah. Bila Rasulullah kata tak berkurang, kalau kata-kata Ustaz Kazim memanglah tak boleh percaya kan. Tapi kalau kata-kata Rasulullah, sadaqah Rasulullah, maha benar. Sadaqah Allah, sadaqallahul azim, maha benar Allah, maha benar Rasulullah. Jadi kalau kita tak percaya kepada Nabi, tak percaya kepada Allah, dengan siapa kita nak percaya? InsyaAllah setiap wakaf kita, hibah kita, zakat kita, sumbangan kita, Allah tak akan sia-siakan. InsyaAllah Masjid Bandar Mutiara Sungai Petani. Baru ni saya pergi Sungai Petani. Memang tempat tu tempat yang sangat membangun di negeri Kedah. Sangat hebat. Baru ni saya pergi ke satu masjid, nama dia Masjid apa? Andalusia ke? Memang cantik. Saya rasa Masjid Bandar Mutiara ini pun akan imarah macam masjid-masjid lain, berada di kawasan orang yang ramai, yang sedang padat pesat membangun di negeri Kedah, khususnya di Sungai Petani. Jadi insya-Allah saya rasa masjid ini akan menjadi sebuah masjid yang imarah. Jadi marilah kita sama-sama menyertai pembangunan masjid ini. Kita boleh menyertai laman web pertubuhan ar-ridwan.com. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh masukkan sumbangan tuan-tuan dalam akaun yang tertera. Amin. Insya-Allah kita doakan semoga segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau duit tak mandang. Ada. Jangan risau. Duit tak mandang mahal. Masya-Allah. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas selaku pendakwah yang kita bawakan pada pagi ini, membuka ruang kepada kita untuk sama-sama merebut ganjaran pahala yang berpanjangan, mengejar pahala yang kekal insya-Allah. Dan kita berhenti berehat dulu seketika, kembali dalam Assalamualaikum, teruskan bersama kami insya-Allah. Anda usahawan